Anda perunding hartanah baru, rasa sunyi aja kita ni. Rasa macam loser sikit rasa kan. Tengok orang lain semua tengok seronok pergi viewing. Ada orang tu dah ada listing. Perunding hartanah baru macam kita juga. Dah ada listing, dah ada pergi tengok. Lepas tu ada dalam keadaan siap dah ada close. Kita tiap-tiap bulan duk perhati je. Orang lain semua, rare-rare lain semua duk naik pentas, ambil award. Kita dekat bawah terkebir-kebir tepuk tangan. Tapi dalam hati, sayu juga. Baik, sekiranya anda perunding hartanah baru, ada masalah dan dilema ini, tonton video saya ni sampai habis. Kerana apa? InsyaAllah dalam video ni akan membantu anda untuk menjadi perunding hartanah yang legend. InsyaAllah. Steady! Bersama saya, Erman bin Taib, selaku seorang ejen hartanah berdaftar dan mempunyai pengalaman lebih 12 tahun sebagai seorang perunding hartanah. Okey, saya faham sangat bagaimana perjalanan dilemanya dugaan sebagai perunding hartanah baru. Yelah, kita rasa macam kerdil, nak dekat dengan orang, tengok kejayaan orang. Ada sekali tu tengok dalam award, kita tengok orang tu dapat komisen RM40,000, RM50,000. Kita pun dalam hati sedih, meleleh air mata kita. Kita rasa nakkan kejayaan seperti itu hadir dalam hidup kita. Boleh ke? Jawapannya sudah tentu boleh. Kita betulkan sikit dan kita fokus kepada 4 perkara ini. Baik, yang pertama, apa kita perlu buat sebagai perunding hartanah baru? Nama pun kita orang baru. Dalam industri kita orang baru. Mungkin waktu kita bekerja, kita ada pengalaman, kita somebody dalam industri itu. Tapi sebagai perunding hartanah, kita baru lagi. Dia punya tarian, dia punya cara, dia punya skill, dia punya rahsia, banyak yang kita tak tahu. So, pertama sekali yang saya akan pesan dalam video ini adalah betulkan mindset, letakkan diri, fahamkan diri, saya ni orang baru. So, bila orang baru, kita kena admit kita sebagai orang baru. Apa orang baru kena buat? Cepat-cepat sebagai langkah yang pertama, cari seorang leader, cari seorang senior yang anda boleh berdamping. Maksudnya apa dekat sini? Iaitu kita cari seorang yang berjaya, seorang yang memang hebat buat sales, so kita berdamping dengan dia. Alah, kita rendahlah diri sikit, kita message dia pelan-pelan, tanya khabar, boleh tak saya nak ajak tuan mengeteh? Faham tak kan? Kita rendahkan ego kita. Jangan. Ego ni selalu mematikan potensi kejayaan kita. Kita jinakkan dia, tinggalkan dia kat rumah, kita keluar dan kita rendahkan diri nak belajar dengan orang. So, yang pertama, kita cari seorang individu yang berjaya, yang boleh kita membayangi. Orang kata kalau bahasa Inggeris ni macam shadow lah kan. Kita follow je dia. Kenapa kena buat begini? Kenapa kita kena cari seorang model, seorang yang berjaya? Kerana apa? Masuk step yang kedua. Tips yang kedua iaitu, mereka orang yang berjaya ni tuan-tuan puan-puan, mereka ada habit. So, apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak salin, yang kita nak tiru adalah habit mereka setiap hari. Pukul berapa dia bangun, dengan siapa dia berjumpa pagi, macam mana dia naik iklan, macam mana dia ambil gambar, kalau dia dapat orang inquiry untuk berjumpa dan sebagainya, apa yang dia cakap bila dia jumpa orang tu, bagaimana dia terangkan bahasa rumah. So, ini habit yang sama yang kita nak tiru. Proses sama je tuan-tuan puan. Dia tak ada rahsia, tak ada magic pun bagaimana seorang perunding hartanah buat komisen dalam kerjaya dia. Kerana apa? Proses ni semua orang tahu, tapi habit ni yang membezakan hasil kejayaan. So, yang kedua dalam tips kita, kita nak belajar habit tersebut. Yang ketiga, so pastikan kita bila dah berada daripada kita dah belajar habit tersebut, pastikan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dalam kehidupan kita sebagai perunding hartanah, kita jaga circle kejayaan kita. Pastikan kita sentiasa berdamping dengan orang-orang yang berjaya buat sale. Ini kalau tuan-tuan puan mesti setujunya lah kan. Jangan duduk dengan orang yang tak biasa buat sales kan. Kita tanya dia, kau sale macam mana Kau ada listing tak? Tak ada. Sekarang ni susah lah nak jual rumah. Wah, kita pun seronok dengar kan. Betul kan? Kerana apa? Orang gagal duduk dengan orang gagal ni memang selesa. So, kita kena keluar daripada keselesaan tersebut. Pastikan kita berada dalam circle yang betul. Circle orang yang rajin. Circle orang yang tidak mudah putus asa. Circle orang yang biasa handle objection. Circle orang yang biasa buat 40 ke 50 ribu komisen setiap bulan. And somehow kita akan dapat tempias apa yang kejayaan yang dia buat. Somehow akan hadir kejayaan sama dalam diri kita. Baik, itu tips yang ketiga. Dan tips yang terakhir dalam video ni saya nak ceritakan iaitu the golden rule dalam memastikan kejayaan senantiasa berada dan hadir dalam hidup kita adalah apa yang dinamakan sebagai konsistensi, istiqamah. So, selalulah buat dan insya-Allah apa yang kejayaan yang kita dah berjaya tempa itu lama-lama dia jadi konsisten. Lama-lama jadi perunding hartanah ni kita nak capai, ibarat orang kata jadi perunding
perunding hartanah jadi satu lifestyle kepada kita. Alright, so diharap 4 tips tadi dapat membantu anda, wahai perunding hartanah baru yang rasa sendu, yang rasa sejuk, yang rasa loser, yang rasa macam dia tak layak jadi perunding hartanah tiba-tiba, yang rasa nak putus asa. InsyaAllah jangan begitu. Kita kan orang yang berjuang, kita kan orang yang hebat, dan insyaAllah kita nak jadi insan yang bermanfaat. Baik, so sekiranya video saya ini berjaya membantu anda, so saya harap minta jasa baik semua untuk like, komen dan share. So insyaAllah jumpa anda di video akan datang lagi. Steady.